Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seterusnya kita masuk dalam unit keempat, yaitu unit yang membincangkan berkenaan dengan sumber perundangan Islam. Dalam unit ini, sumber perundangan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Masalih Mursalah, Al-Uruf, Qaul As-Sahabi, Al-Istishab, dan Syara' Man Qablana. InsyaAllah saya akan terangkan satu persatu. Sumber pertama ialah Al-Quran Al-Karim. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Okey. Dan Al-Quran menurut bahasa Arab, dia merupakan masdar. Masdar itu adalah kata terbitan yang bererti membaca dan juga menghimpun. Kemudian ia akhirnya menjadi nama kepada kitab yang mulia pada penggunaan syarak dan ditakrifkan sebagai berikut. Dan Al-Quran itu ialah kalam Allah, iaitu kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang mempunyai mukjizat, membacanya sebagai satu ibadah yang termaktub dalam mushaf-mushaf dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Itu ialah takrif berkenaan dengan Al-Quran. Adapun Al-Imam As-Sayuti mentakrifkan Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat. Adapun ulama mutakhir mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ia tidak dapat ditandingi oleh musuhnya walaupun satu ayat, dan dikira ibadat sesiapa yang membacanya. Adapun Al-Imam Asy-Syaukani mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah yang azali, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibaca dengan lisan dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusannya, Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi mukjizat serta ditulis di dalam beberapa mazhab, diriwayatkan secara mutawatir, dikira beribadat sesiapa yang membacanya, dan kafir sesiapa yang mengingkarinya, terjamin kekal hingga hari akhirat dan memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Apakah ciri-ciri keistimewaan Al-Quran? Okey, yang pertama ni, ciri-ciri keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, lafaz Al-Quran itu dan maknanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas Rasul SAW hanyalah menyampaikannya kepada umat manusia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami jadikan kitab-kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita tidak terdapat dalam Al-Quran lafaz yang bukan Arab. Tak ada kita tengok Al-Quran ni ada lafaz bahasa Melayu, bahasa Jepun ke, bahasa Thailand, tak ada. Lafaz Al-Quran ni hanyalah dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i pernah berkata, seluruh kitab Allah itu diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh yang demikian, hadis-hadis Nabi
tidak dianggap sebahagian dari Al-Quran, kerana lafaz-lafaznya bukan dari Allah, walaupun maknanya wahyu dari Allah. Demikian juga tafsirnya bukanlah Al-Quran, walaupun dengan bahasa Arab. Lebih-lebih lagi terjemahannya kepada bahasa lain, iaitu bukan Arab, juga tidak dianggap sebahagian dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran dipindahkan kepada kita secara tawatur. Apa maksud dia? Artinya Al-Quran ini dipindah oleh satu kaum kepada satu kaum yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan pembohongan, kerana ramainya bilangan mereka itu dan berlainan tempat tinggal masing-masing. Demikianlah perpindahan itu berlaku dari satu kaum yang tersebut bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Keistimewaan yang ketiga, Al-Quran terjamin dari sebarang pindaan atau tukuk tambah dan pengurangan, kerana Allah sendiri menjamin dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Yang keempat, ciri-ciri keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu suatu mukjizat. Maksudnya apa? Maksudnya artinya semua manusia lemah dan tidak mampu untuk mendatangkan sepertinya. Dan ternyata kelemahan itu ketika mana Al-Quran mencabar orang-orang Arab yang menentangnya supaya mendatangkan seumpama Al-Quran ini, atau 10 surah seumpamanya, dan malah satu surah pun mereka tidak mampu. Ayat ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Allah berfirman lagi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maksudnya, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan akhirnya orang-orang Arab yang menentang itu diam sahaja, walaupun berkeras ingin mematahkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW serta mendustakannya. Hakikatnya tidak ada halangan penentangan itu, kerana mereka terdiri dari ahli balaghah wal fasahah, dan mereka mempunyai autoriti. Kalau mereka tidak lemah, pasti mereka tidak mendiamkan diri. Dan apabila orang Arab lemah, maka orang lain lagi lemah dan tidak berdaya sama sekali. Dan Al-Quran tetap kekal sehingga ke hari ini. Maka sabitlah bahawa ia dari Allah dan wajiblah manusia mengikutinya. Oleh yang demikian, maka Al-Quran menjadi hujah ke atas semua, dan ia merupakan sumber pertama bagi perundang Islam berdasarkan dalil dan bukti yang nyata dan meyakinkan. Di sana terdapat jenis-jenis hukum yang didatangkan oleh Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Al-Quran membahagikan kepada hukum-hukum i'tiqad.
Apakah yang dimasukkan dengan hukum i'tiqad? Iaitu hukum yang berkaitan dengan akidah, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan beriman kepada perkara gaib seperti hari kiamat, syurga, neraka, mizan dan selain-lainnya. Tempat kajian dalam bidang ini dinamakan ilmu tauhid. Dan yang kedua iaitu hukum-hukum akhlak, yang mana berkaitan dengan pendidikan dan kebersihan jiwa dan penjelasan akhlak yang mulia, yang wajib dihayati dan wajib dihindari sekiranya akhlak buruk. Tempat kajian ini dinamakan ilmu akhlak atau tasawuf. Dan yang ketiga, hukum-hukum amali, yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukhallaf. Inilah yang dimaksudkan dengan al-fiqh. Maka hukum-hukum ini para ulama membahagikan kepada dua, iaitu hukum ibadat seperti solat, puasa, zakat, haji, nazar dan lain-lain, yang mana bertujuan untuk mengatur perhubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum muamalat, iaitu yang selain dari ibadat. Ia mencakupi hukum-hukum yang termasuk di bawah lingkungan undang-undang khas dan undang-undang am menurut istilah undang-undang moden. Hukum-hukum ini semuanya bertujuan mengatur hubungan individu dengan individu yang lain, atau individu dengan jemaah, iaitu masyarakat, atau jemaah dengan jemaah. Semua ini para ulama membahagikan kepada yang pertama, hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, seperti nikah, cerai, nasab, pusaka dan sebagainya, yang mana bertujuan untuk membina keluarga di atas asas yang teguh, menjelaskan hak-hak dan tanggungjawab individu dan anggotanya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum ini terdapat sebanyak 80 ayat. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat maliyah, iaitu undang-undang harta, seperti jual beli, gadaian, sewaan dan sebagainya. Ini dikenali dalam istilah sekarang dengan undang-undang sivil. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum ini adalah sekitar 70 ayat. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem kehakiman dan pengadilan, keterangan dan sumpah. Matlamatnya ialah mengatur prosedur-prosedur penghakiman bagi menegak keadilan di kalangan manusia. Ini termasuk dalam istilah sekarang yang dikenali sebagai Qanun al-Murafa'at, undang-undang acara. Ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan hukum-hukum ini adalah sekitar 13 ayat. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenayah dan hukuman yang setimpal dengannya. Ia bertujuan memelihara kehidupan manusia, harta benda, kehormatan diri dan hak-hak mereka. Seterusnya mengatur perhubungan bangsa jenayah dengan penjenayah dan masyarakat demi untuk mewujudkan keamanan, ketenangan, kestabilan masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan hukum-hukum ini terdapat sebanyak 30 ayat. Yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perhubungan pemerintah dengan rakyat, penentuan hak dan kewajipan setiap pemerintah dan rakyat. Hukum ini dikenali dengan istilah sekarang sebagai undang-undang perlembagaan, dan ada sebanyak 10 ayat Al-Quran yang memperkatakan hukum-hukum ini. Dan yang keenam, hukum-hukum yang mengatur perhubungan negara Islam dengan negara bukan Islam pada ketika aman dan perang. Perhubungan orang bukan Islam yang mendapat jaminan keselamatan di negara Islam dengan kerajaan Islam. Hukum-hukum ini dikenali juga dengan undang-undang antarabangsa dan undang-undang khas antarabangsa. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum-hukum ini ada sebanyak 25 ayat. Dan yang ketujuh, hukum-hukum ekonomi, iaitu yang berkaitan dengan kemasukan pendapatan dan perbelanjaan negara dan hak-hak individu dalam harta orang kaya. Terdapat sebanyak 10 ayat Al-Quran
yang memperkatakan hukum-hukum ini. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah cara Al-Quran memperkenalkan hukum syarak? Sungguh pun Al-Quran merupakan asas kepada hukum-hukum syarak, akan tetapi ia hanya mengandungi hukum-hukum ini secara kulli, ijmali, umum dan ringkas. Sedangkan perintah kebanyakan hukum diserahkan kepada sunnah nabawiyah, kemudian kepada ulama mujtahidin. Kita telah diperintahkan oleh Allah supaya mentaati Rasulnya dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah ia dan serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhi larangannya. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan perlunya merujuk kepada para ulama bagi memahami hukum-hukum syarak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembali saja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, iaitu orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan Allah juga telah menunjukkan kepada keperluan ijtihad dan qiyas dengan firman-Nya, "Fa'tabiru ya ulil absar." Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Para pelajar yang dirahmati Allah, kadang-kadang Al-Quran ada memperincikan setengah-setengah masalah yang sifatnya tetap dan berkekalan, seperti hukum-hukum kekeluargaan dan kesaksaan. Kesimpulan, syariat Al-Quran memperkenalkan hukum-hukumnya adalah dengan ringkas dan umum, supaya dapat merangkumi semua masalah terperinci yang berlaku sepanjang zaman. Inilah keunggulan untuk perlembagaan yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Persoalannya, bagaimanakah Al-Quran menjelaskan hukum? Di sini terdapat 3 cara Al-Quran menjelaskan hukum-hukumnya. Yang pertama, bayan kulli. Apakah yang dimaksudkan dengan bayan kulli? Iaitu dengan menyebut beberapa kaedah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi asas kepada cabang-cabang hukum, dan dibenarkan hukum-hukum itu di atas dasarnya. Seperti perintah syura, Allah Ta'ala berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Dan bermesyuarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Di antaranya lagi perintah berlaku adil dan menghukumkan dengan adil. Firman Allah Ta'ala, "Innallaha ya'muru bil adl." Sesungguhnya Allah memerintah supaya berlaku adil. Di antaranya lain juga, manusia tidak akan bertanggungjawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Firman Allah Ta'ala, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Di antaranya juga iaitu bekerjasama di atas perkara-perkara kebajikan dan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada ummah. Firman Allah Ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Yang kedua, Al-Quran menerangkan secara bayan ijmali, iaitu artinya
disebutkan beberapa hukum dengan ringkas yang memerlukan penjelasan dan perincian. Di antara contohnya adalah kewajipan solat dan zakat. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus solat wa atuz zakat. Maksudnya, dan dirikanlah olehmu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini Al-Quran tidak menerangkan bilangan rakaat dan cara-cara melaksanakan solat. Maka datang sunnah untuk menjelaskannya dengan terperinci. Seperti mana perintah baginda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Demikianlah juga sunnah telah menjelaskan beberapa hukum zakat, kadar dan nisbahnya. Di antara contoh lain juga iaitu kewajipan haji. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Maka fungsi sunnah ialah memperjelaskan dengan terperinci perkara yang berkaitan dengan haji. Baginda bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara melaksanakan amal ibadat haji. Di antara lain, kewajipan qisas. Allah Ta'ala berfirman, "Kutiba alaikumul qisasu bil qatla." Diwajibkan kepada kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang mati dibunuh. Kemudian sunnah menjelaskan syarat-syarat yang mesti dipenuhi bagi melaksanakan qisas. Di antara contoh lain juga halal jual beli dan haram riba. Allah Ta'ala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian sunnah menerangkan jual beli yang halal dan yang haram, yang dimasukkan dengan riba. Dan yang ketiga iaitu bayan tafsili, di mana artinya disebutkan hukum-hukum itu secara terperinci, seperti saham, hakuan para waris dalam pembagian pusaka, kaifiat talak dan bilangannya, kaifiat li'an di antara suami isteri, wanita-wanita yang diharamkan berkahwin, sebahagian dari hukum-hukum hudud, dan beberapa jenis hukum lain lagi. Penjelasan hukum-hukum dengan terperinci oleh Al-Quran kebanyakan di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Sementara hukum amali kebanyakannya disebut oleh Al-Quran secara kulli dan ijmali, kecuali beberapa masalah sahaja yang diperincikan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, seperti yang kita telah sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kuasa menjelaskan hukum-hukum ijmali itu kepada Rasulullah SAW, seperti mana firman-Nya, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kamilah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sebenarnya memperincikan semua hukum-hukum dalam Al-Quran menyebabkan terkeluar dari tujuan utama diturunkan Al-Quran, iaitu Al-Hidayah dan Al-Irsyad. Sebaliknya, didatangkan sebagian hukum itu dalam bentuk kaedah dan prinsip-prinsip umum yang fleksibel, adalah sesuai dan selari dengan ciri-ciri syariat Islam yang umum dan kekal. Oleh itu, dapatlah dipecahkan hukum-hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum itu dan dilaksanakan ke atas masalah-masalah juz'iyah yang berlaku pada sepanjang masa. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hukum-hukum Al-Quran dihubung kaitkan dengan masalah-masalah akidah, seperti beriman kepada Allah, hari kiamat, dan pembalasan yang akan dikenakan ke atas mereka yang melanggar dan sebagainya. Di antara contoh-contoh yang berkaitan adalah dalam hukum-hukum
keseksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maksudnya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya di dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, dalam hukum riba, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang-orang yang berhutang. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak lagi berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Yang ketiga, kesalahan makan harta anak yatim. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikianlah semua hukum mempunyai perhubungan dengan akidah, kerana ia merupakan asas dan ditegakkan hukum di atasnya. Di antara rukun-rukun iman ialah beriman kepada Allah, hari kiamat dan sebagainya. Hukum-hukum itu kemudiannya diikat dengan akidah, di mana mengingatkan manusia bahawa hukum-hukum ini adalah dari Allah, dan apa sahaja yang datang dari Allah wajib ditaati, serta tiada siapa pun boleh merubahnya. Sebaliknya, sesiapa yang menentang atau melanggarinya, ia akan bertemu dengan siksaan Allah di hari akhirat kelak.